Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan menyambung kuliah maghrib kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari rahimahullah. InsyaAllah pada kesempatan ini saya akan membacakan bab yang ke-28. Bab ke-28, Bab silatir rahim tadidu fil umr. Silaturahim itu dapat memanjangkan umur. Imam Al-Bukhari rahimahullah memasukkan dua buah hadis dalam kitab ini. Hadis bernombor 56 dan juga 57. Bila saya membaca hadis ini, saya dapati matan ataupun isi perbincangan hadis tersebut adalah sama, hanya berbeza dari sudut periwayatnya. Pada hadis ke-56, periwayat hadis itu adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Manakala pada hadis yang ke-57, perawinya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi saya akan bacalah hadis yang ke-56 dan mensyarahkan hadis ini setakat yang termampu nanti insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kitab Al-Adab Al-Mufrad karangan Imam Al-Bukhari, bab ke-28, Silaturrahim tadidu fil umur. Silaturrahim itu dapat memanjangkan usia. An Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahabba ayyubsata lahu fir rizqi, siapa yang suka untuk diluaskan rezekinya, wa ayyunsa'alahu fi atharihi, dan suka juga untuk dia dibanyakkan zuriat keturunannya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menghubungkan silaturahim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Inilah tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang akan disyarahkan pada malam hari ini insyaallah. Baik, jadi sepintas lalu bila kita melihat ataupun mendengar hadis yang dibacakan tadi ini, dapatlah kita memahami bahawa di sini ada dua perkara ataupun tiga perkara yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang mahukan, sama ada keluasan rezeki, kemudian panjang umur, ataupun yang ketiga mendapatkan zuriat keturunan yang banyak dan elok, yang baik, yang soleh. Itu. Maka untuk mendapatkan habuan ini, ganjaran ini, maka anda perlu falyasil rahimah, hendaklah anda menyambung tali silaturahim. Itu sahaja, menyambung tali silaturahim. Jadi di sini bermaksud bahawa perkara berkaitan silaturahim ini adalah merupakan satu perkara yang amat penting. Bahkan
salah satu indikator nak tahu seseorang itu dia beriman adalah melihat sejauh mana dia boleh menjaga hubungan silaturahim dia dengan saudaranya, jiran tetangganya, ataupun daripada pihak selain dia. Rasulullah SAW pernah bersabda daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap benar, bercakap jujur, aw liyasmut, ataupun dia bercakap ataupun dia diam. Jika tiada apa yang nak dikata, senyap. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. Siapa beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka janganlah dia mengusik, mengganggu jiran tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Cuba tuan-tuan tengok kepada dua indikator, dua faktor ataupun dua perkara yang disebutkan dalam hadis saya sebut tadi itu. Anda boleh dikata sebagai orang yang beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhirat, dan tidak ramai orang yang mampu berbuat demikian. Nak beriman kepada Allah, apatah lagi beriman kepada hari akhirat yang sifatnya itu sifat ghaibiyah dan tidak mungkin setengah orang menganggap benda itu tidak akan wujud, ataukah mungkin Allah itu mungkin tidak ada. Jadi perkara ini, beriman kepada Allah dan hari akhir ini bukan perkara yang senang untuk kita lakukan. Tapi bersyukurlah mereka bagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga hari akhirat, kedua-duanya adalah perkara gaib. Maka hendaklah dia jangan mengganggu jiran tetangganya, ataupun hendaklah dia memuliakan tetamunya. Memuliakan tetamu, tidak mengganggu jiran tetangga, ini bermaksud kita cuba untuk membaikkan hubungan persaudaraan kita, tali silaturahim kita dengan orang lain. Sebab itu di awal-awal kuliah tadi saya sebut bahawa untuk menilai ataupun nak tahu indikator, salah satu sebab faktor seseorang itu boleh kita tahu dia ini orang beriman, tengok hubungan silaturahim dia dengan selainnya. Jika baik, insya Allah dia ini adalah orang yang beriman. Jika buruk, teruk, ataupun mungkin tidak bercakap dengan tetangga sebelah, jiran sebelah, ini masalah dari sudut imannya. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, daripada hadis ini kita juga memahami bahawa hubungan silaturahim ini perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya dengan sesama manusia. Kerana seseorang yang mampu menjaga hubungan silaturahim dia dengan sesamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengelokkan hubungannya dengan dia di hari akhirat nanti, bahkan di dunia ini. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW telah bersabda, "Inna Allaha khalaqal khalqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk. Hatta idza faragha min khalqih, dan ketika selesai sempurna penciptaan makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qalat ar-rahim, maka rahim telah berkata. Rahim telah berkata, bukan rahim nama orang ya, rahim telah berkata, hadza maqamul a'idhi bika minal qati'ah. Maka rahim wanita itu ada rahim. Rahim pun berkata bahawa ini adalah tempat bagi mereka yang sentiasa menjaga hubungannya agar tidak terputus.
Qala na'am. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, na'am, iya. Ama tardina an usila man wasalaki wa aqta'u man qata'aki. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rahim, apakah kamu mahu kalau aku menyambung hubungan aku dengannya, atau aku memutuskan hubungan aku dengannya, yang memutuskan hubungan denganmu? Qalat bala ya Rabb. Maka Rahim pun berkata, iya, saya mahu. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya, menawarkan kepada Rahim, adakah kamu mahu aku menyambung hubungan aku dengan orang yang menyambung hubungan denganmu, atau aku memutus hubunganku dengan orang yang memutus hubungan denganmu? Apa jawab si Rahim? Bala ya Rabb. Iya, saya mahu, wahai Tuhan. Qala fahuwa laki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun berfirman, maka itu adalah milikmu. Maksudnya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala telah berkenan untuk mengkurniakan atas permintaan si Rahim ini, bahwa siapa yang menjaga tali silaturahim akan mendapatkan hubungan silaturahim sehubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan begitulah sebaliknya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu pun menyambung sabdanya, faqra'u in syi'tum, maka hendaklah kamu membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala sekiranya kamu mahu, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatta'u arhamakum. Ini adalah merupakan surah Muhammad ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard. Apakah mungkin sekiranya kamu ini telah memimpin, diberikan kekuasaan, adakah kamu akan kembali untuk melakukan kerosakan di atas muka bumi ini dan juga memutuskan tali persaudaraan? Ini adalah sepotong ayat daripada surah Muhammad ayat yang ke-22, yang juga memberikan maksud kepada kita di sini bahawa tali persaudaraan, tali silaturahim itu perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kerana kita sudah pun berkuasa, kita sudah memimpin, ada kuasa, kemudian kita memutuskan tali persaudaraan, bahkan merosakkan muka bumi ini dengan segala tindak tanduk kita yang tidak berfaedah. Jadi ini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesiapa yang mahu Allah Subhanahu wa ta'ala berhubungan, sentiasa berhubungan, mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah menjaga silaturahim ini. Tapi kalau anda enggan, terpulanglah, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala pun sudah berjanji di sini dengan kurnianya kepada Rahim, siapa yang memutusmu, maka aku pun akan memutuskan hubungan dengan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu dalil lagi yang saya dapat selepas saya buat research, saya buat kajian. Sebelum saya datang ke sini, saya buat kajian sedikitlah berkaitan tentang silaturahim ini. Jadi ada juga di sana beberapa hadis tambahan yang menyokong hikmah yang kedua yang saya sebutkan tadi. Daripada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ana Allah, aku adalah Allah, firman Allah, wa ana ar-Rahman, dan aku adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Khalaqtur rahim, aku telah mencipta rahim. Wa syaqaqtu laha min ismi, dan nama rahim itu adalah merupakan pecahan daripada namaku. Namanya kan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi rahim itu dinamakan dia sempurna namaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman wasalaha wasaltuhu, maka barang siapa yang menyambung si rahim
maka aku akan menyambung hubungan dengan dia. Wa man qata'aha, dan siapa yang memutuskannya, memotongnya, batattuhu, maka aku pun akan memutus hubungan aku dengannya. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Memadailah dua hadis yang saya bawakan ini untuk kita sendiri memahami bahawa kita faham dan kita hayati bahawa dengan menyambung tali silaturahim, insya-Allah akan menjemput, akan mengundang hubungan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mesra lagi dengan kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan silaturahim ini adalah mereka yang menjaga hubungan silaturahim, insya Allah memudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Memudahkan langkahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini berasaskan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih dia daripada Abu Ayyub radhiyallahu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yudkhilni al-jannah. Wahai Nabi, beritahukan kepada aku apakah dia amalan yang boleh membawa aku menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bagi tahu kepada saya, apakah dia amalan yang aku boleh buat, dengan amalan tersebut boleh membolehkan aku untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Qal, maka Rasulullah SAW pun menjawab, malah. Penting sangat ke ni? Penting sangat ke ni? Itu jawaban Nabi. Malah. Maksudnya, adakah soalan yang kamu tanyakan ini penting ke tak? Sama ada penting untuk kamu ataupun pada orang lain? Kalau saya tanya tuan-tuan, adakah soalan seorang lelaki tadi itu penting ataupun tidak? Dia nak tahu apakah dia amalan yang boleh membawa ke syurga. Penting atau tidak? Tentu penting. Tapi kenapa Rasulullah SAW menjawab dengan penting kan? Penting kan? Ini bukan jawaban yang bermaksud kritikan kan daripada Nabi, tapi nak bagi tahu bahawa apa yang kamu tanya itu, saudara, adalah sesuatu yang betul-betul penting. Betul-betul penting. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam arabun malah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, arabun malah. Arabun malah ni maknanya ini memang perkara yang penting. Ini adalah merupakan satu soalan yang sangat penting untuk diketahui oleh kita semua. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Satu, ta'budullah. Nak masuk syurga, ta'budullah, kata Nabi. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Dengan apapun. Wa tuqimus shalah. Yang ketiga, wa tuqimu as-shalah, mendirikan solat. Seperti yang tuan-tuan semua dah tunaikan tadi, solat maghrib. Dan sambil-sambil kita menunggu masuknya waktu solat isya ini, kita ada buat sedikit kuliah maghrib ini. Jadi mendirikan solat. Jadi tuan-tuan pun dah amalkan. Jadi tadi yang pertama tadi menyembah Allah, ada buat dah. Tidak mensyirikkan Allah dengan apapun, tak ada dah. Ada tak tuan-tuan yang pakai tanggal di sini? Dia tanya, ada yang pakai tanggal? Biasanya dia gantung di perut tanggal, ataupun di rantai, ataupun di gelang ya. Ini juga adalah merupakan salah satu bentuk mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita beranggapan kita ada sesuatu yang berkuasa ataupun ada medium yang boleh menjaga kita selain pada Allah Subhanahu wa taala.
Tak ada lah, insyaAllah. Wa tu'ti zakat, yang keempat, bayar zakat. Bayar zakat. Ini satu yang wajib, zakat. Apatah lagi kata zakat fitrah dan sebagainya. Yang kelima, wa tasil ar-rahim. Watasil ar-rahim, hubungkan tali silaturahim. Itu tuan-tuan. Inilah jawaban daripada Rasulullah SAW daripada soalan yang ditanyakan oleh seorang lelaki kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada 5 jawapan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW adalah menjaga tali silaturahim. Jadi dapatlah di sini kita memahami bahawa dengan kita mengelokkan hubungan silaturahim kita kepada sesiapa pun, insya-Allah akan memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sesiapa yang menjaga tali silaturahim ini tidak akan pernah miskin. Dia akan sentiasa mempunyai harta, atau dia akan sentiasa merasa cukup, berpada dengan apa yang dia milikinya. Dia tidak akan pernah merasa sesak oleh kesempitan keuangan, kesempitan hidup. Jadi kalau ada sesiapa daripada kita yang hadir pada malam ini ataupun yang menonton rakaman YouTube ini yang dilanda ataupun ditimpa kesempitan keuangan, ekonomi dan sebagainya, boleh cek hubungan silaturahim kita dengan orang terdekat kita dahulu, dengan isteri, dengan anak, ataupun mungkin ibu bapa kita, atau mungkin ibu bapa kita. Mungkin ada perkara-perkara yang menyebabkan hubungan kita ini retak, mengundang murka ibu bapa dan menyebabkan juga murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun bisnes, kerja yang kita buat asyik rugi je. Tidak pernah mendatangkan untung. Tidak pernah berjaya. Kerana hubungan silaturahim mungkin ada yang retak. Apatah lagi hubungan kita dengan ibu bapa. Jadi cuba cek. Jadi bagi mereka yang sentiasa menjaga hubungan silaturahim, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan membanyakkan hartanya. Dalilnya sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Belajar, pergi belajar ilmu salasilah, ilmu keturunan, ilmu ansab nama dia, dipanggil sebagai ilmu nasab. Pelajari ilmu nasab kamu. Maksudnya di sini kita kena tahulah siapa ayah kita, datuk kita siapa, nenek kita siapa, buyut kita siapa, sampai kata dipanggil sebagai ilmu nasab. Pelajari ilmu nasab ini, yang mana jika sekiranya kita mengetahui salah silah keluarga kita, insya Allah kita akan mampu untuk menjaga hubungan silaturahim itu. Fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahl. Kerana sesungguhnya menjaga hubungan silaturahim itu dia mampu untuk melahirkan, menzahirkan mahabbah. Apa mahabbah? Biasa Datuk selalu dengar tu kata mahabbah. Cinta. Akan melahirkan cinta fil ahl, dalam ahli keluarga kita. Misratun fil mal. Yang kedua, selain melahirkan rasa cinta pada ahli keluarga, yang kedua, kalau kita belajar ilmu nasab ini, maka kita akan misratun fil mal, kita akan banyak harta. Dan yang ketiga, mansaatun fil athar, kita akan dibanyakkan keturunan. Ini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
maka perlu juga kita mengenali salah silah kita yang ke atas ataupun ke bawah, ke kiri ke kanan. Jangan nanti kita berkahwin dengan anak kita sendiri. Ada cerita tengok dekat TV3 tu kan, dia kahwin dengan anak dia sendiri. Sebab dia tak tahu. Dia tahu dia itu adalah anak kandung dia. Itu bahaya. Dan sudah pun mengandung, sudah ada anak. Itu lagi. Saya tak tahu apa solusi dia selepas itu. Ini maknanya dia tidak menjejaki salah silah daripada pasangan dia. Jadi itu pentingnya supaya kita menjaga tali hubungan silaturahim ini dan akhirnya menimbulkan cinta dalam ahli keluarga kita. Walau bagaimanapun, jangan sampai kita juga, sebab itu tuan-tuan, orang yang mempunyai keturunan yang elok ni, yang baik ini, dia mempunyai tempat di kalangan masyarakat, dalam kalangan masyarakat. Sebab cuba kita tengok orang-orang yang mempunyai gelaran sayyid, gelaran apa lagi, syarifah, tuan guru, kiai. Ini mereka yang mempunyai gelaran-gelaran yang sebegini ni, yang mempunyai keturunan yang baik-baik begini ni, mendapatkan tempat di dalam kalangan masyarakat. Walau bagaimanapun, kita juga tidak boleh membanggakan keturunan kita, nasab keturunan kita. Walaupun hebat cantik manapun keturunan kita ini, jangan sampai juga dibangga-banggakan, disombongkan. Kerana menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahawa yang paling unggul itu adalah akhlak, mengatasi segala-galanya. Imam Asy-Syafi'i dia pernah berkata, hayatul fata wallahi bil ilmi wat taqa. Kemuliaan, ketinggian bagi seseorang itu demi Allah, kata Imam Syafi'i, adalah menerusi dua sahaja, ilmu dan takwa. Ilmu dan takwa. Islam yakuna li'tibaran lidhatih. Sekiranya bukan kerana dua ini, ilmu dan takwa, maka orang itu sama sahaja orang yang hina, walaupun hebat manapun dia punya nasab keturunan dia. Sampai keturunan dia. Dahulu di Indonesia itu ada nama seorang mufti, namanya Mufti Sayyid Hasan. Beliau telah berfatwa bahawa seorang syarifah tidak boleh berkahwin melainkan dengan sayyid. Tujuannya apa? Sebab tak menjaga garis keturunan Rasulullah SAW itu. Jadi syarifah dengan sayyid ini, dia sahaja yang boleh berkahwin. Fatwanya dahulu. Tapi mungkin zaman sekarang ini mungkin sudah ada ya, sayyid yang berkahwin dengan orang biasa, ataupun syarifah berkahwin dengan orang biasa. Ada. Kata Imam Al-Ghazali, kita mahu melihat kemuliaan seseorang itu pada tiga perkara. Nasab keturunan seseorang pada tiga perkara. Yang pertama, kita lihat yang paling terbaik adalah yang mempunyai garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Itu yang pertama, yang paling best. Yang kedua, yang mempunyai garis keturunan dengan alim ulama. Karena alim ulama ini adalah pewaris Nabi. Dan yang ketiga adalah mereka yang mempunyai garis keturunan dengan tokoh-tokoh orang-orang yang soleh dan orang-orang yang bertakwa. Sebab itu anak-anak tuan guru dekat tempat kita ini memang kita respect pada mereka. Sebab dia itu berasal daripada keturunan orang-orang yang bertakwa. Ada anak-anak tuan guru yang kita lekehkan? Tak ada. Sebab kita respect ayah dia, keturunan dia. Lagilah kalau dia itu keturunan habaib, keturunan Rasulullah SAW. Ada tak yang mencela? Tak ada. InsyaAllah dekat Malaysia ini tak ada siapa yang mencela habaib. Sebab dia tahu mereka ini adalah orang-orang pada keturunan Rasulullah SAW. Sebab itu Rasulullah SAW telah mengajar kepada kita, maklumkan kepada kita, belajarlah ilmu nasab. Dengan belajar ilmu nasab ini, insya-Allah salah satunya boleh membanyakkan harta. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima,
saya nak berkongsi dengan tuan-tuan semua. Sesiapa yang menjaga tali silaturahim, insya-Allah dia akan dijauhkan daripada kematian yang buruk, kematian yang teruk, yang apa? Yang buruklah. Siapa yang menjaga tali silaturahim, insya-Allah akan dijauhkan daripada kematian yang su'ul khatimah. Hadisnya adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya daripada Ali radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man sarrahu ayyumadda lahu fi umrih, sesiapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya, wa yuwassa' lahu fi rizqih, dan diluaskan rezekinya, wa yudfa' anhu mitatas su', dan dijauhkan daripada kematian yang teruk, yang buruk, yang su', falyattaqillah wal yasil rahimah, maka hendaklah dia buat dua perkara. Pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, menjaga tali silaturahim. Hadisnya sahih. Perkara yang kelima, hikmah yang saya kongsikan pada tuan-tuan ini sangat-sangatlah penting, ya. Dan insya-Allah semua jemaah yang hadir pada hari ini, malam ini, dan juga yang ada di luar sana memerlukan ini, supaya kita ini dijauhkan daripada pengakhiran yang buruk. Kalau saya tanya, ada tak sesiapa di sini yang mahukan su'ul khatimah? Tak ada siapa. Bahkan setiap malam, setiap habis solat, imam biasanya akan membaca ini, husnul khatimah, supaya dimatikan dalam kematian yang baik. Kematian yang baik. Sakaratul maut ni tuan-tuan, bukan main-main tau, perit dan sakitnya. Bahkan yang paling lemah lembut sekalipun, yang ditarik nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa adalah baginda Rasulullah SAW, kembang kempis dada nafas Rasulullah SAW ketika menghadapi sakaratul. Nabi meminta kepada malaikat supaya yang paling lembut kamu tarik. Bahkan malaikat, inilah yang paling lembut, tak ada apa. Kalau orang biasa mungkin dari sudut keperitan, kesakitan menghadapi sakaratul maut itu. Ini apatah lagi kalau dengan mereka-mereka yang auzubillah min zalik, yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimpakan keburukan kepada dia dalam menghadapi kematian dia. Mungkin dia menutup usianya dalam melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjalankan larangan Allah Subhanahu wa taala, meninggal ketika dia berbuat demikian, su'ul khatim. Jadi untuk kita mengelak daripada kematian yang buruk ini, hubungkanlah tali silaturahim. Salah satu petua. Petua ini bukan daripada saya, bukan daripada kakek atau saya, bukan, daripada baginda Rasulullah SAW. Siapa lagi yang kita nak percaya ni selain daripada Rasulullah SAW? Kalau kita pun sangsi, kita pun syak, ragu dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ni, saya pun tak tahu dengan siapa lagi kita nak percaya. Sedangkan Rasulullah SAW itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan dialah pensyarah firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran, menerusi sunnah dan hadisnya yang mulia. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang keenam yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan semua adalah berkaitan tentang haramnya dipotong haram. Sebenarnya saya tak suka menggunakan perkataan haram ini, tapi kerana Imam Muslim rahimahullah dia meletakkan babnya itu dengan perkataan haram, maka saya pun confident juga untuk kata haram. Jadi Imam Muslim dalam kitab sahihnya itu, dia ada menulis satu bab tentang haramnya memutus tali persaudaraan, tali silaturahim.
tahrim qat'iha, haramnya memutus tali silaturahim. Jadi saya akan berkongsi dengan anda hikmah yang keenam, pengajaran yang keenam daripada hadis Al-Adabul Mufrad yang saya baca tadi ini, bahawa haram memutuskan silaturahim. Haram memutuskan silaturahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala ya Rasulullah, ada seorang lelaki datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna li qarabah, saya ada qarabah, kalau bahasa Melayu kita ni kerabat. Saya ada keluarga, saya ada keluarga. Asiluhum wa yaqta'uni, aku cuba sedaya upaya untuk menghubungkan silaturahim dengan dia, tapi dia pula respon dia cuba nak putuskan hubungan. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'uni ilayya, aku cuba berbuat baik dengan dia, berbuat hasan kepada dia, tapi dia pula berbuat buruk kepada aku. Ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, saya cuba berhemah, berlemah lembut kepadanya, tetapi dia pula buat tak tahu aja dengan apa yang saya buat. Buat acuh tak acuh aja apa yang saya buat. Buat tak ada je, buat tak reti je dengan apa yang saya buat. Itu masalah lelaki itu. Ini masalah yang dihadapi oleh lelaki itu, dan dia sampaikan kepada Rasulullah, saya ada keluarga, tapi keluarga saya ni itulah, saya cuba rapatkan hubungan, baikkan hubungan, elokkan hubungan silaturahim, dia tak nak bercakap dengan saya, mengelak pada saya. Jumpa dia kat pasar, jumpa kat surau, jumpa kat ini, saya ke kiri, dia ke kanan, saya ke depan, dia ke belakang, bagaimana macam itulah. Cuba mengelak daripada saya berbuat baik, dia buat jahat kat saya cuba berlemah lembut pada dia buat tak ada aja kepada saya, seolah-olah saya ni tak ada. Tanya kepada Rasulullah SAW, ada tak tuan-tuan yang mengalami peristiwa ataupun pengalaman sedemikian? Kuku ada kan? Mungkin di sini tak ada, tapi yang menyaksikan, menonton siaran kita ni mungkin ada. Maka apa kata Rasulullah SAW? La in kunta kama qulta faka'annama tusaffuhum al-mal. Sekiranya betul apa yang kamu cakap ni, sekiranya betul apa yang kamu laporkan ni, sekiranya betul apa yang kamu maklumkan pada saya ini, maka seumpama kamu telah memberi makan saudara kamu itu dengan bara api. Maka kamu seolah-olah telah memberi makan saudara kamu itu dengan bara api. Wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim ma dumta ala dhalik. Dan saudara kamu itu sekiranya berterusan dia mengelak daripada kamu, tidak mahu menjalin hubungan silaturahim dengan kamu, maka itulah keadaannya, makan bara api. Hadis sahih Imam Muslim. Sebab itu dikatakan haram untuk kita memutuskan tali pus. Ada tak siapa-siapa yang nak makan abu haram? Jangan bara api dulu. Serbuk-serbuk haram tu. Jadi kalau kita makan sate, makan apa tu kan ada serbuk-serbuk. Ada tak yang nak makan tu? Tak tahu. Apatah lagi baranya tu. Dan dia akan sentiasa berbuat demikian, makan bara api itu apabila dia cuba mengelak daripada menjalin hubungan silaturahim. Saya tangguhkan sekejap untuk beri laluan untuk azan insya-Allah. Dia masuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Alhamdulillah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sambung sedikit syarah kepada kitab hadis yang kita bacakan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad ini. Tadi sebelum azan dilakukan, tadi saya ada berkongsi dengan tuan-tuan tentang haramnya untuk kita memutuskan tali silaturahim. Kerana seumpama kita memberi makan bara api kepada ahli keluarga kita atau sesiapa sahaja handai taulan yang kita kenali itu, jika sekiranya mereka mengelak daripada menjalin hubungan silaturahim. Oleh sebab itu tuan-tuan, silaturahim ini sangat-sangatlah penting. Bahkan kita boleh menjalin hubungan silaturahim meskipun dengan orang yang non-muslim. Bukan bermakna kita hanya mengelokkan hubungan dengan sesama muslim sahaja, tetapi dengan mereka yang bukan muslim pun kita juga mesti menjalin hubungan silaturahim dengan baik. Apatah lagi non-muslim itu adalah ahli keluarga kita, ayah kita, ibu kita, anak kita. Maka hubungan baik itu perlu dijaga walaupun dengan bukan orang Islam. Inilah yang berlaku kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Asma binti Abu Bakar ini adalah kakak kandung kepada isteri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Jarak umur antara Asma dengan Aisyah ini adalah 10 tahun. 10 tahun. Ibu kepada Asma dan Aisyah radhiyallahu taala anha ini, ataupun istri kepada khalifah yang pertama yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu, itu bernama Qutailah binti Abdul Uzza al-Amiri. Ibunya adalah Qutailah binti Abdul Uzza al-Amiri.
binti Abu Bakar telah meriwayatkan satu hadis. Dalam kitab Muslim, dalam Sahih Muslim ada disebutkan, qadimat alayya ummi, pada suatu hari ibuku datang menjenguk ataupun datang ke rumahku. Siapa nama ibunya? Qutailah binti Abdul Uzza Al-Amiri. Ingat tu tuan. Siapa nama ayahnya? Siapa nama ayahnya? Abu Bakar. Ibunya Qutailah binti Abdul Uzza Al-Amiri. Ibuku datang satu hari ke rumahku. Wahiyya musyrikatun. Asma cakap ni, lafaz dia. Wahiyya musyrikatun. Dan ketika itu dia adalah masih lagi syirik. Masih lagi maksudnya dia bukan Islam lah. Fi ahdi Quraisy, pada masa di zaman Quraisy ataupun pada zaman itulah, zaman jahiliyah ketika itu. Fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Asma ni dia tak tahu adakah saya ini boleh membuka pintu menjamu ibu saya yang datang itu, sebab saya tahu dia itu bukan Islam. Jadi dia masa itu dia tak tahu. Maka aku meminta fatwa, fastaftaitu, aku minta fatwa, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah, aku pun tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadimat alayya ummi, ibuku ada datang. Ibuku ada datang ke rumah. Wahya raqibatun, sedangkan dia itu sangat-sangat rindu, mahu berjumpa dengan aku, kata Asma. Maka apa jawab Rasulullah? Afa asil ummi, kata Asma, apakah saya boleh menjalin hubungan dengan dia? Apakah saya boleh menjalin hubungan dengan ibuku? Qala na'am, maka Rasulullah menjawab, ya, sili ummaki, jagalah hubungan silaturahim dengan ibu, meskipun dia bukan Islam. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jadi jangan sampai ada di antara kita ibunya mungkin bukan Islam, ayahnya bukan Islam, atau ahli keluarganya, lantas kita mahu memutuskan tadi persaudaraan. Hubungan itu sentiasa mesti diteruskan. Sebagai contoh, jika ada jemputan perkahwinan bagi ahli keluarga yang ada yang Islam, ada yang tidak Islam, sebagai contoh. Sebab menghadiri perkahwinan ini, kenduri perkahwinan adalah satu perkara yang fardu ain lah, satu yang diwajibkan untuk kita menghadirinya. Iza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha, apabila ada jemputan kahwin maka datang, maka hadir, kata Rasulullah SAW. Hadisnya adalah sahih riwayat Imam Muslim. Tapi kalau yang jemput itu bukan Islam, maka dalam mazhab Syafi'i, menghadiri jemputan daripada sahabat-sahabat kita yang bukan Islam itu adalah perkara yang sunnah. Sunnah. Apatah lagi kalau jiran yang apatah lagi non-Muslim yang menjemput kita itu adalah jiran kita. Ataukah mungkin juga dia itu adalah merupakan keluarga kita. Atau boleh jadi dengan kita hadir di kenduri kahwin non-Muslim itu salah satu bentuk dakwah bahawa agama kita ini tidak keras. Tapi perlu dipastikan makanan, minuman yang disediakan. Tapi dalam mazhab Syafi'i, menghadiri jemputan daripada sesiapa pun non-Muslim, kalau dia itu daripada ahli jiran kita yang terdekat, hadirlah, hukumnya sunnah. Apatah lagi kalau ahli keluarga kita, mungkin mak kita ya, ataupun sepupu siapa ke, hadir, sunnah. Cuma nasihatnya di sini, pastikanlah supaya makanan yang kita minum, yang kita jamah itu adalah halal. Itu saja perkongsian daripada saya. Semoga kita semua ini adalah insan-insan yang sentiasa menjaga hubungan silaturahim dengan sesiapa pun, dengan ahli keluarga, dengan orang lain, dan insya-Allah akan mendapat
mendapatkan berbagai keutamaan yang telah saya senaraikan ketika mensyarahkan hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imanan wa ridha wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.